Perkahwinan campur adalah perkahwinan di antara dua belah pihak yang berlainan latar belakang. Perkahwinan ini melibatkan penyatuan dua insan dari golongan yang berbeza sama ada dari segi agama ataupun bangsa. Masyarakat majmuk di Malaysia yang dapat kita lihat sekarang juga merupakan kesan perkahwinan campur sejak dahulu hingga ke sekarang yang menjadi sejarah dalam negara. Secara umumnya, perkahwinan campur atau intermarriage dapat dikategorikan kepada tiga jenis, iaitu perkahwinan campur antara kaum, perkahwinan campur antara negara dan perkahwinan campur antara agama. Jenis perkahwinan campur yang pertama adalah perkahwinan campur yang terjadi akibat daripada etnik atau kaum, seperti kaum Melayu dan kaum India atau bangsa lain senegara yang melahirkan generasi kecukan. Jenis perkahwinan campur yang kedua adalah perkahwinan campur antara negara. Contohnya perkahwinan di antara seorang Muslim dari Malaysia dengan seorang Muslim yang berbangsa Arab dari negara Dubai. Jenis perkahwinan campur yang ketiga adalah perkahwinan campur antara agama. Contohnya, perkahwinan antara seseorang yang beragama Islam dengan seseorang yang beragama Kristian. Metodologi kajian, kami menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah perpustakaan dan juga kaedah soal sidik. Untuk kaedah perpustakaan, pengkaji menggunakan kaedah ini bagi mendapatkan maklumat ilmu bagi kajian ilmiah ini. Proses mendapatkan maklumat tertumpu pada pembacaan dan rujukan daripada buku-buku, jurnal, majalah dan artikel-artikel yang berkaitan tajuk kajian. Kaedah kedua, kaedah soal selidik. Soal sidik dijalankan ke atas orang ramai bagi mendapatkan data dan pandangan terhadap isu-isu liberalisme di Malaysia. Satu set soal sidik telah dilakukan melalui penggunaan Google Form dan diedarkan kepada umum selama tempoh 2 minggu untuk mendapatkan data sebanyak yang mungkin bagi membuat rumusan data yang lebih tepat. Set soalan dalam soal sidik terdiri daripada 4 item aneka pilihan, 2 item terbuka dan selebihnya dengan menggunakan skala Likert sebagai pilihan jawapan responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Syahidah binti Azizan. Saya akan membentangkan tentang sejarah perkahwinan campur di Malaysia. Secara umumnya, sejarah perkahwinan campur telah bermula pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Dagi. Melaka merupakan sebuah kerajaan yang terkenal dengan kehebatan dan kegemilangannya sebagai sebuah pusat perdagangan. Sejarah mencatatkan bahawa pada abad ke-15 hingga ke-16 merupakan zaman kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan yang paling utama di Nusantara. Dalam hal ini, Melaka juga turut tidak ketinggalan. Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan Cina. Hubungan persahabatan yang terjalin yang begitu kukuh antara dua kerajaan ini telah membawa kepada berlakunya perkahwinan antara dua buah negara, iaitu perkahwinan antara Sultan Mansur Shah, iaitu Sultan Melaka pada ketika itu, dengan Puteri Hang Lipo, puteri kerajaan Cina. Hubungan baik yang terjalin antara dua buah negara ini telah mendorong banyak masyarakat Cina datang berhijrah ke Melaka. Penghijrahan masyarakat Cina ke Melaka telah mendorong kepada percampuran kebudayaan atau kita boleh panggil sebagai asimilasi budaya sehingga wujudnya keturunan baba dan nyonya hasil daripada perkahwinan campur antara masyarakat Cina dengan masyarakat Cina tempatan yang sedia ada di Melaka. Bukan itu sahaja, perkahwinan campur di Malaysia juga bermula dari kedatangan masyarakat India ke Tanah Melayu. Alam Melayu khususnya Melaka bukan sahaja menjalinkan hubungan dengan negara Cina, tetapi juga negara-negara lain seperti India dan Arab. Terdapat beberapa pandangan sejarawan yang mengatakan bahawa kedatangan masyarakat India ke Tanah Melayu adalah disebabkan oleh faktor perdagangan di negeri-negeri Melayu seperti Gangga, Beruas dan Melaka sendiri. Menurut sejarah, penempatan awal masyarakat India di Melaka adalah di Tanjung Keling. Dalam hal ini, sejarah
Perkahwinan campur bermula apabila para pedagang India yang datang ke tanah Melayu berkahwin dengan masyarakat tempatan dan mewujudkan komuniti baru yang dipanggil India Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkahwinan campur di Malaysia. Faktor tersebut saya bahagikan kepada dua, iaitu faktor pada zaman dahulu dan faktor pada zaman sekarang. Faktor pada zaman dahulu yang pertama ialah faktor penjajahan. Asia Tenggara sangat terkenal dengan bahan mentah pada satu ketika dahulu. Jadi ramai penjajah yang berminat untuk menjajah. Antara penjajah yang pernah menjajah tanah Melayu adalah Portugal, British dan Jepun. Semasa penjajahan British, mereka membawa masuk pekerja daripada India dan China sebagai buruh secara kontrak. Beramai-ramai imigresen China dan India ke tanah Melayu telah mendorong kepada berlakunya perkahwinan campur. Hal ini dikatakan kerana selepas tamat kontrak, ramai yang memilih untuk menetap di tanah Melayu. Kedua ialah faktor penyebaran agama. Pada umumnya, mubalik yang datang ke sebuah tempat bertujuan untuk menyebarkan dakwah. Sebagai contoh, mubalik dari China, Arab dan Eropah. Dan daripada mubalik tersebut melakukan perkahwinan campur dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah kepada orang tempatan. Beberapa mubalik yang lain pula terdiri daripada pedagang datang berdagang ke sesuatu tempat dengan membawa ajaran agama mereka. Sebagai contoh, semasa aktiviti perdagangan giat berlaku di Melaka, pedagang dari Arab datang berdagang ke Melaka dan menyebarkan agama Islam, sehingga pemerintah pada ketika itu memeluk agama Islam. Faktor pada zaman sekarang. Yang pertama, faktor perpaduan. Dalam masyarakat kini, perkahwinan campur dikatakan mampu meningkatkan perpaduan antara kaum melalui sikap kesepahaman yang tinggi. Hal ini dikatakan kerana perkahwinan campur melibatkan penyatuan dua insan yang berlainan bangsa, budaya dan latar belakang. Jadi ia akan mewujudkan perasaan tolak ansur dan penerimaan yang tinggi. Perkara ini bukan saja terkesan kepada pasangan tersebut, malah keluarga pasangan masing-masing. Sebagai contoh, perkahwinan di antara Ning Baizura dan Dalton ataupun Omar masih berkekalan sehingga kini kerana kedua-dua pihak masih mahu dan berusaha untuk memahami gaya hidup masing-masing. Seterusnya, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan boleh dilihat dari dua keadaan. Yang pertama, persamaan kebudayaan dan perbezaan kebudayaan. Persamaan kebudayaan boleh dilihat dari aspek keagamaan, cara hidup dan lain-lain. Apabila wujud persamaan budaya dan tradisi di antara dua kelompok yang berbeza negara, ia lebih memudahkan untuk perkahwinan campur berlaku. Manakala bagi perbezaan budaya, setengah orang melihat perbezaan ataupun keunikan yang ada pada budaya lain sebagai satu daya tarikan untuk mereka mencintai dan mendalami budaya tersebut, sehingga mendorong mereka melakukan perkahwinan campur. Faktor media sosial. Faktor ini sangat berkesan kepada masyarakat Malaysia kini. Hal ini kerana negara telah mengalami perkembangan teknologi yang begitu pesat. Jadi ia telah mengubah cara komunikasi dan penyampaian maklumat daripada dalam negara dengan dunia luar. Melalui media sosial, pengguna dapat mengenali individu yang berlainan adat, budaya dan latar belakang, dan hubungan perkenalan tersebut dapat menjurus kepada perkahwinan. Faktor yang terakhir ialah faktor pengajian ataupun pendidikan. Banyak institusi di Malaysia menghantar pelajar-pelajar mereka untuk menyertai program-program tertentu di luar negara. Apabila mereka di luar negara, mereka akan berjumpa dan berkenalan dengan pelbagai jenis bangsa yang terdapat di negara tersebut. Melalui detik perkenalan itu, ia dapat mendorong mereka untuk meneruskan hubungan hingga ke jenjang pelamin perkahwinan. Seterusnya saya akan menerangkan di bahagian 7.0 iaitu reaksi masyarakat setempat mengenai perkahwinan campur. Di bahagian ini kami telah menggunakan kaedah soal sidik melalui Google Form yang telah diberikan kepada 25 orang responden secara rawak.
Hasil soal sidik yang telah dilakukan mendapati 15 orang responden telah menyatakan bahawa di kalangan ahli keluarga mereka terdapat perkahwinan campur. Hal ini menunjukkan bahawa di kalangan masyarakat setempat terdapat perkahwinan campur. Perkahwinan campur, trend perkahwinan campur di Malaysia adalah tidak asing lagi berdasarkan hasil soalan sidik yang diperoleh. Hal ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik dan bilangan kaum. Perkahwinan campur dapat mengukuhkan lagi kesepaduan masyarakat di dalam negara ini. Seterusnya, 20 daripada 25 orang responden menyatakan bahawa konflik yang sering berlaku dalam perkahwinan campur adalah disebabkan oleh perbezaan negara. Pasangan yang berasal dari negara yang berlainan perlu menyesuaikan diri dengan budaya di tempat lain. Perkara ini berbanding pula dengan pasangan berkahwin campur yang sudah lama tinggal di negara ini. Mereka sudah tidak asing lagi dengan budaya dan kehidupan masyarakat yang pelbagai kaum di negara ini. 15 orang responden telah menyatakan bahawa konflik yang sering berlaku di dalam rumah tangga pasangan yang berkahwin campur adalah disebabkan sukar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan pasangan. Setiap perkahwinan memerlukan sikap toleransi yang tinggi serta kesabaran dalam memastikan kehidupan berumah tangga itu harmoni dan bahagia. Sebagai contoh, kes penceraian yang berlaku di antara selebriti Serena Rizwan dan bekas suaminya yang merupakan warga negara Britain. Perceraian tersebut juga menyebabkan masing-masing telah memfailkan hak penjagaan anak. Secara tidak langsung, keadaan sebegini telah mengganggu emosi dan mental anak-anak tersebut. Hal ini kerana mereka juga turut menyaksikan konflik yang berlaku di antara ibu dan bapa mereka. Hal ini juga turut mendorong kepada perpecahan institusi kekeluargaan. Akhir sekali, 18 orang responden menyatakan bahawa perkahwinan campur perlu digalakkan dan selebihnya tidak bersetuju untuk menggalakkan perkahwinan campur. Perkahwinan campur mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Dari segi kebaikan, perkahwinan campur perlu digalakkan, terutamanya perkahwinan yang melibatkan penyatuan pasangan yang berlainan agama dan bangsa di negara ini. Bagi responden yang tidak bersetuju, mereka berpendapat bahawa perkahwinan campur ini akan menimbulkan masalah jika pasangan tersebut tidak dapat mengadaptasi kehidupan dan gaya hidup pasangannya. Mereka juga berpendapat bahawa masalah tersebut akan diakhiri dengan penceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Razwani dan saya akan sambung poin kesan perkahwinan campur. Okey, perkahwinan campur di Malaysia bukan sahaja memberi kesan kepada kedua belah pasangan, malah dia dapat memberi kesan kepada masyarakat dan juga negara. Dan kesan ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, sekarang kita nak tengok kesan positif perkahwinan campur yang pertama. Okey, yang pertamanya, kesan perkahwinan campur ni ia dapat menggalakkan keharmonian kaum. Okey, macam mana dia dapat menggalakkan keharmonian kaum? Okey, pernah tak dengar perkataan phrase kalau tak kenal maka tak cinta? Okey, konsep ni sama je. Kalau kita tak kenal suatu budaya atau kaum tersebut, kita tak akan rasa selesa duduk dengan suatu kaum yang kita tak kenal. Okay, so perkahwinan campur ni dia menyebabkan possibility untuk kita bergaul dan bersosial dengan kaum dan budaya lain lebih luas. Okey, seterusnya, anak yang dilahirkan daripada bakal campur juga dikatakan cenderung untuk memiliki pemikiran yang lebih terbuka yang dapat mengurangkan sifat perkauman dalam generasi
ini. Anak-anak yang hasil perkahwinan campur ni disebabkan mereka mempunyai dua latar belakang budaya yang berbeza, dia dapat merendahkan anak-anak tersebut dalam pelbagai adat budaya kemasyarakatan dan mereka akan lebih mudah untuk menerima budaya masyarakat di luar. Penggabungan budaya ini akan juga boleh menyebabkan anak-anak mereka mahir dalam sesuatu bahasa sebab mereka mempunyai kelebihan kamus hidup iaitu ibu bapa mereka sendiri yang pasti dapat membantu mereka menguasai satu bahasa. Hal ini dapat memudahkan kemudahan dalam komunikasi seharian dan juga kelebihan komunikasi dalam alam pekerjaan pula. Next, perkahwinan campur juga dapat mewujudkan baka yang lebih menarik hasil daripada campuran genetik daripada perkahwinan pelbagai kaum dan juga bangsa. Cantuman antara dua genetik tersebut kebiasaannya melahirkan anak yang lebih bijak dan sifat fizikal yang lebih menarik. Selalunya kalau kita tengok anak-anak yang perkahwinan campur ni selalu mempunyai wajah yang eksotik yang akan dapat memberi mereka kelebihan, terutamanya sekiranya mereka masuk dalam alam komersial dan peragaan. Kalau kita tengok macam dekat Sabah Sarawak, ini pandangan je, pendapat orang ramai. Orang di Sabah dan Sarawak mereka mempunyai wajah yang lebih eksotik dan lebih menarik sebab dekat Sarawak itu perkahwinan campur adalah satu perkara yang biasa sehingga kan mereka dikatakan mereka mempunyai hybrid perkahwinan campur. Dari aspek masyarakat pula, perkahwinan campur dapat menyebabkan dakwah keagamaan tersebar, terutamanya agama Islam. Ni sebab apabila seorang Muslim nak berkahwin dengan orang yang bukan Islam, yang bukan non-Muslim, pihak non-Muslim tu kena convert masuk dalam agama Islam dulu. So by this automatically dapat menyebarkan agama Islam dan yang pasangan yang bukan non-Muslim tu akan mempelajari erti Islam. Selain daripada pasangan tersebut, kita juga dapat menyebarkan dakwah secara tidak langsung kepada keluarga dan juga rakan-rakan terdekat pasangan. Now, kita nak sambung kepada kesan negatif perkahwinan campur. Antara kesan negatif atau cabaran perkahwinan ialah masalah komunikasi atau jurang bahasa yang mungkin wujud antara kedua-dua belah pihak keluarga. Sekiranya tiada bahasa ketiga yang dapat digunakan untuk tujuan komunikasi, benda ni dapat menyebabkan hubungan mereka susah untuk menjadi mesra dan akrab. Kekakan bahasa juga dapat membataskan interaksi antara dua belah pihak dan juga dapat menimbulkan pelbagai salah sangka kerana masing-masing tak faham apa yang masing-masing cuba sampaikan. Hal ini sedikit sebanyak pastinya akan menjejaskan hubungan kekeluargaan masing-masing. Selain itu, cabaran komitmen suami terhadap isteri yang baru saja memeluk Islam merupakan kesan yang besar dalam perkahwinan campur. Sekiranya sang suami ni tak dapat nak penuhi. Seseorang lelaki yang beragama Islam yang mengahwini wanita yang asalnya berlainan agama sudah menjadi satu tanggungjawab untuk dia membimbing isteri dia dalam mendalami ilmu agama. Sepatutnya dalam Islam, perkahwinan antara Islam dan bukan Islam ni sepatutnya dilakukan atas untuk membawa seorang itu ke agama Allah. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang ni, perkahwinan antara agama berbeza ni hanya dilakukan atas dasar nafsu semata-mata. Tak ada iktibar pun untuk mereka bawa pasangan mereka ke arah yang lebih baik. Macam mana dia akan memberi kesan? So apabila isteri tu tak dapat tidak dididik dengan agama Islam yang secukupnya, isteri ni mungkin akan melakukan perkara-perkara yang dahulunya dia buat. Contohnya kalau dulu dia minum arak, mungkin dia akan terus minum arak, mungkin masih pergi club dan sebagainya yang dapat menimbulkan pergaduhan dalam rumah tangga yang akhirnya akan lead kepada perceraian.
Hal ini kemudiannya membawa isu yang lebih besar, iaitu perebutan anak sekiranya pasangan tersebut bercerai. Sekiranya salah satu pasangan tersebut murtad, anak akan menjadi perebutan antara ibu dan ayah kerana masing-masing nak anak-anak ikut agama apa yang mereka anuti. Contohnya kes M. Indira Gandhi dan Muhammad Ridwan Abdullah pada tahun 2009 hingga tahun 2016 yang merebut anak-anak mereka, dan isu pengislaman 3 orang anak mereka telah menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Hal ini juga dapat memberi kesan kepada anak-anak seperti kecelaruan identiti dan juga gangguan emosi sebab tak tahu mana satu nak ikut, whether bapa yang beragama Islam atau ibu yang beragama Buddha. Benda ni juga dapat memberi kesan kepada nafkah dan juga harta pusaka anak kemudian hari. Dari aspek masyarakat, perkahwinan campur juga dapat mewujudkan masalah perbalahan antara kaum disebabkan oleh sikap prejudis dan juga stereotip dalam masyarakat. Contohnya dalam masyarakat Melayu, ada stereotip yang mengatakan suami yang berbangsa India ni akan selalu mendera dan memukul isteri mereka. So, selalunya ibu bapa yang dari kaum Melayu tak akan menggalakkan anak-anak mereka untuk kahwin dengan orang yang bangsa India. Benda ni takkan jadi masalah. Masalahnya cuma akan timbul sekiranya anak-anak ni mendesak untuk menjalinkan hubungan perkahwinan campur tersebut. Okey, konklusinya kita dapat simpulkan sikap dan pengetahuan yang tidak menyeluruh tentang budaya dan aspirasi kaum lain menjadikan masyarakat sering dipisahkan oleh perbezaan pendapat, ekonomi dan perbezaan kebudayaan yang mana akan menjadi cabaran dan membawa kesan dalam perkahwinan campur. Kesimpulannya, perkahwinan campur dapat dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu perkahwinan campur antara negara, perkahwinan campur antara kaum dan juga perkahwinan campur antara agama. Dari sudut positif, perkahwinan campur dapat menggalakkan keharmonian kaum, menunjukkan bakal lebih baik hasil daripada campuran genetik perkahwinan yang berbeza kaum dan agama, dan juga membantu dalam penyebaran agama dalam kalangan masyarakat. Perkahwinan campur juga mempunyai kesan negatif seperti timbulnya masalah komunikasi dan jurang bahasa di antara pasangan dan keluarga pasangan, dan juga kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan norma kehidupan yang berbeza. Pandangan masyarakat yang masih tertutup juga memberi kesukaran kepada pasangan perkahwinan campur dalam menjalani kehidupan seharian. Perkahwinan campur adalah suatu perkara yang baik dan tidak dihalang dalam Islam dengan syarat bakal pasangan mestilah menerima dan memeluk Islam. Islam mestilah diletakkan melebihi dari segalanya sekiranya ingin berkahwin dengan seseorang yang berlainan agama. Hal ini kerana ia merupakan akidah serta pegangan seorang Muslim yang perlu dipelihara. Sesungguhnya, Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya, semula-mula kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mendalami pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu."